Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي الأمر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. Amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, asatizah, para alim ulama, OBD, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama solat maghrib berjemaah. Moga-moga solat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita ganjaran dengan 27 kali lipat apabila kita sembahyang berjemaah dalam suasana kita sibuk, masing-masing sibuk dengan kerja, dengan urusan dunia, dengan masalah keluarga, masalah anak, macam-macam masalah kita ada. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita kebenaran. Allah Taala masih memberikan kita ruang waktu untuk sama-sama kita hadir untuk solat berjemaah. Seterusnya duduk sama-sama mendengar ayat-ayat Al-Quran, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi bekal kepada kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menjadikan kita ini semakin beriman, bertakwa, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita hari ini 10 Muharram. Ditaniah kepada adik-adik jemaah yang berpuasa pada hari ini. 10 Muharram, Nabi dia sebut, dia kata ahtasib ayyukaffira as-sanah al-madhi. Dia kata, aku mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa satu tahun yang lalu. Itu kelebihan puasa pada 10 Muharram ini. Dia tuan-tuan yang puasa tu tahniah. InsyaAllah dosa kita dengan Allah ni tak tahulah nak kira, banyak mana tak dia nak kira. Macam-macam benda lah yang melibatkan manusia satu, yang melibatkan Allah ni dosa kita banyak, tak dia nak kira. Tapi bila ada hadis-hadis Nabi, dia kata kita puasa sehari je, tapi fadilat kelebihan dia diampunkan setahun. Satu tahun punya amalan dosa kita tu dia diampunkan, yang melibatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dosa-dosa besar lah, dosa-dosa yang kelemahan kita, kurang fokus kita, ada benda-benda kecil dengan Allah taala tak sempurna tu ini, maka Allah Subhanahu wa taala kan akan ampunkan. Jadi kita mengharapkan dengan puasa sehari itu diampunkan setahun. Dan kalau kita tengok dari sudut sejarahnya, 10 tu mula orang Yahudi yang puasa. Maka Nabi kata kita puasa 9 lah, 9 dengan 10. Jadi tuan-tuan yang puasa 9 dengan 10 dah 2 hari. Ada juga ulama kata tak boleh 9 dengan 10, 10 dengan 11. Boleh puasa hari ni dengan besok. Itu benda-benda yang boleh kita amalkan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan kepada kita. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, rujukan muktabar fiqh mazhab Syafi'i. Dia ambil satu tajuk ni, iaitu tajuk dia bawah tajuk solat Jumaat. Karya yang agung itu karya Imam An-Nawawi, salah seorang imam yang besar dalam mazhab Syafi'i dan menjadi rujukan utama. Kitab ni merupakan kitab yang terbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Pahang. So dia memang tajuk yang khusus membicarakan tentang solat Jumaat. Kita dah sampai pada muka surat
Akhir sekali kita berhenti pengajian kita pada 11 hari bulan 7 bulan yang lalu pada muka surat 80 87 ya. Akhir itu kita membicarakan tentang berkaitan solat Jumaat bagi orang yang musafir, hamba, pesakit, orang buta. Kemudian solat Jumaat bagi orang yang bermukim, yang tidak mendengar azan. Kemudian itu tajuk kita yang terakhir. Solat Jumaat bagi orang yang bermukim yang tidak mendengar azan. InsyaAllah pada malam ini kita masuk tajuk baru. Muka surat 88. Masih juga membicarakan tentang solat Jumaat bagi orang yang takut. Sebelum ni orang yang bermukim. Pada bulan lepas kita bicarakan tentang yang 40 orang, macam mana tak cukup 40 orang. Itu bulan lepas lah. Okey, tajuk hari ni tajuk malam ni ialah solat Jumaat bagi orang yang takut. Bagaimana bagi orang yang takut lah solat Jumaat dia. Kemudian yang ditimpa hujan. Satu dia kata yang takut, orang yang takut. Kemudian orang yang ditimpa hujan. Kemudian dan yang menemani pesakit. So ada 3 jenis ditulis dekat sini di bawah tajuk ini Kata qala al-musannif rahimahullahu taala. Ini kata pengarang kata dia. Wala tajibu ala khaifin ala nafsihi aw malihi. Lima rawa ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a an-nidaa falam yujibhu fala salata lahu illa min udhrin. Qalu ya Rasulullah wa mal udhru? Qala khawfun aw maradun. ولا تجب على من في طريقه إلى المسجد مطر يبل ثيابه لأنه يتأذى بالقصد ولا تجب على من له مريض يخاف ضياعه لأن الحق المسلم أكد من فرض الجمعات ولا تجب على من له قريب أو صحر أو ذو ود يخاف موته لما روي أنه استصرخ على سعيد بن زيد رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما يسعى إلى الجمعة فترك الجمعة ومضى إليه وذلك لما بينهما من القرابة فإنه ابن عمه ولأنه يلحقه بفوات ذلك من الألم أكثر مما يلحقه من مرض أو أخذ مالين. Okey, berkata pengarang. Dia kata qala musannif ni berkata pengarang. Solat Jumaat tidak wajib ke atas orang yang takut keselamatan diri atau hartanya terancam. Pertama dia bawa ni tajuk berkaitan solat Jumaat. Solat Jumaat ini menjadi tidak wajib ke atas orang yang takut keselamatan diri atau hartanya terancam. Dia takut dia nak pergi masjid, takut kena bunuh ke, takut kena rompak, maka dia tak wajib untuk pergi solat Jumaat. Keselamatan diri. Kalau dia pergi solat Jumaat, kena bunuh ke, ada orang nak ganggu dia ke, dia tahu keselamatan dia tak berada pada tahap yang sepatutnya, maka ketika itu tak wajib solat Jumaat. Tahu nak pergi jumpa solat Jumaat ni, alung dah tunggu depan pintu pagar masjid kan, dia kata. Ni kalau pergi ni memang kena simbah dengan cat warna merah kan, maka tak perlu pergi. So keselamatan yang pertama. Kemudian dia kata dan hartanya terancam. Dia takut kalau dia pergi mungkin rumah dia ada bertantan emas perak kan, ada rumah dia pergi, kalau pergi masjid ni kan solat Jumaat habis perompak datang, jadi dia perlu tunggu rumah dia, mungkin guard dia cuti ke apa ke, maka hartanya terancam. Pada ketika itu maka tidak wajiblah dia untuk pergi salat Jumaat, kata. Okey, apa dia punya dalil dia? Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. So dia ada hadis dia daripada Ibnu Abbas. Dia kata apa? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'an nidaa falam yujibhu fala salata lahu illa min udhrin. Qalu ya Rasulullah wa mal udhru? Qalu khaufun aw marad. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendengar seruan azan
tetapi dia tidak menyahutnya dengan pergi solat berjemaah. Maksudnya menyahut ni pergilah dengar azan tu. Sebelum ni kita dah bincang kan, apabila kita dalam Korea kita ni, dalam kampung ni kita dengar azan, apabila sampainya kita dengar, maka kewajipan tu sampai kepada kita. Dia dengar dah azan, tetapi apa yang berlaku, dia kata tidak menyahutnya, tidak pergi solat berjemaah, solat Jumaat, dia kata. Maka tidak ada solat yang sempurna. Maka maksudnya orang yang tak pergi solat Jumaat ni, tak ada solat yang sempurna kepada dia, melainkan dia solat Jumaat. Maksudnya kalau dia saja semayang kat rumah, tak nak solat Jumaat, la salata lahu, kata Nabi. Maka semayangnya tidak akan sempurna. Dia semayang kat rumah saja, tak nak pergi, semayang zuhur kat rumah kan. Maka itu yang disebutkan la fala salata lahu. Maka solatnya itu tak ada nilai, tidak sempurna. Maka dia kata, maka tidak ada solat yang sempurna baginya, melainkan, ni dia kata, melainkan, ada keadaan-keadaan yang dikecualikan, melainkan kerana keuzuran. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, apakah keuzuran itu? Baginda bersabda, ketakutan ataupun penyakit. Jadi ni hadis ni menjadi bukti bahawa kalau sudut keselamatan, kita takut keselamatan diri kita tak selamat, maka ini jenis ketakutan, kata Nabi SAW. Pengarang dia mentakrifkan begitu. Kemudian kita takut harta kita terancam, maka tak perlu juga kita pergi solat Jumaat. Hilang kewajipan itu akan jatuh. Kemudian sambung kata pengarang, solat Jumaat juga tidak wajib ke atas orang yang di jalanannya ke masjid ada hujan yang akan membasahkan pakaiannya, kerana dia akan ditimpa perkara yang menyakitinya dengan sebab pergi ke masjid. Okay. Kemudian pengarang dibawakan bahawa tak wajib juga solat Jumaat apabila on the way kita nak pergi ke masjid ataupun surau Jumaat itu ada hujan. Tiba-tiba hujan dia pula kan. Nak pergi akan basah baju kan. Lencun dia pula kan. Maka pada ketika itu hilang kewajipan. Tak ada kewajipan. Jatuh kewajipan untuk solat Jumaat. Mungkin kalau kita pergi juga, kata benda ni wajib, pergi masuk-masuk basah baju kan. Baju dengan jubah kain kepiah basah masuk, habis satu masjid. Kalau kita seorang tak apa, kalau buat ni 50-60 orang buat perangai yang sama, satu masjid semua basah. Itu dikatakan tidak wajib bila ada hujan. Tapi jangan pula kita alasan, nampak renyai sikit, hujan ni bolehlah jadi alasan, tak payah pergi masjid kan. Itu pemalas namanya kan. Maksudnya ni hujan yang kita memang tak boleh pergilah. Tapi kalau rumah sebelah surau, sebelah masjid ni mengada-ngada namanya kan, datang je lah, payung dia dekat sebelah kan. Ini maksudnya kalau macam betul-betul uzur, yang dikatakan dia keuzuran. Dan sama sekarang ni kita dah ada kereta macam-macam, baju hujan ada macam-macam kan. Tapi maksudnya dari sudut hukum, kalau kita nak menilai sesuatu tu dari sudut hukum, sebenarnya bila hujan tu ada kita punya alasan. Kalau Allah tanya akhirat besok, kenapa tak pergi? Hujan. Tapi tak tahulah kalau payung kita kat rumah bercakap, dia tak nak pakai aku, dia kata. Aku ada sebelahnya. Itu kena bincang lain lah pula kan. Bincang tepi neraka pula kan. Lepas ke tidak kan. Okey. Itu maksudnya kalau sudut hukum, kalau hujan itu, maka kita menjadi alasan tidak wajibnya solat Jumaat. Solat Jumaat juga tidak wajib ke atas seorang yang ada pesakit yang dibimbangi akan terabai. Ini juga pernah kita bincangkan. Jadi hidang kewajipan itu ke atas orang yang ada pesakit yang dibimbangi akan terabai jika dia meninggalkannya untuk pergi ke masjid. Kita ni pula diberi tanggungjawab menjaga orang yang sakit. Mak kita sakit ke, ayah kita sakit ke, keluarga, anak beranak sakit. Maka kalau kita pergi, dia akan terabai. Mungkin waktu kita pergi tu orang dia nak buang air ke apa ke, makan minum dia akan jatuh ke kan? Jadi membahayakan. Itu juga hilangnya kewajipan, jatuh kewajipan untuk solat Jumaat. Kerana hak Muslim itu lebih utama daripada kewajipan solat Jumaat. Okey, tengok di punya ayat ni kata pengarang. Dia kata kerana hak Muslim itu lebih utama daripada kewajipan solat Jumaat. Walaupun kita nampak solat Jumaat itu satu solat yang wajib, kena pergi hari Jumaat. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hak Muslim itu
Kepentingan Muslim tu lagi tinggi daripada solat Jumaat. Kita kalau tak pergi solat Jumaat, ada orang lain pergi. Cukup jemaah semua. Boleh. Orang lain boleh jalan. Kita tak pergi tak apa. Sebab hak Muslim yang ada dekat rumah kita tu. Anak ke, isteri ke, keluarga ke, yang sakit, yang kita jaga. Hak dia itu adalah lebih utama. Maksudnya menjaga kesihatan, bimbang tentang orang sakit tu lebih tinggi nilai dia daripada solat Jumaat. Tengok betapa Islam itu dia memberikan keringanan, rukhsah. Ada pelbagai jalan keluar kalau kita ada halangan, kalau kita ada keuzuran. Cuma mungkin kalau orang tak tahu, tengok apa tak pergi solat Jumaat kan. Itu kalau orang yang jahil. Tapi kalau orang tahu, oh dia ni tak pergi solat Jumaat, dia jaga ada orang rumah dia ke, family dia ke, anak dia tak sihat kan. Okey, kemudian dikatakan solat Jumaat juga tidak wajib ke atas orang yang ada waris, ipar atau kawan yang dibimbangi akan mati. Tadi sakit je. Ini dibimbangi akan mati pula. Sama ada warisnya ke, ipar duai dia, kawan. Kalau takutkan akan berlaku kematian juga, maka itu juga boleh menjadi sebab hilangnya kewajipan untuk solat Jumaat. Dia kata. Dia bawakan sini ketiga hadis yang diriwayatkan. Dia kata, annahu ustusrikha ala Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu wa ibn Umar yas'a ilal jum'ah fatarakal jum'ata wa madha ilaihi. Dia kata apa sini? Bahawa ada orang berteriak. Ada orang berteriak meminta pertolongan untuk Sa'id bin Zaid. Ada seorang sahabat ni nama Sa'id bin Zaid. Ada orang berteriak minta bantuan untuk yang namanya Sa'id bin Zaid, dia kata. Sedangkan ketika itu Ibnu Umar ni maksudnya anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar masa ketika itu sedang berjalan ke masjid. Dia on the way nak pergi masjid. Nak pergi masjid, anak Sayyidina Umar ni on the way nak pergi masjid, dia dengar ada orang menjerit. Tolong, tengok kan Sa'id bin Zaid ni. Ada orang minta bantuan. Tak tahulah siapa tengah jalan, dia minta bantuan. Dia kata Sa'id bin Zaid ni perlukan bantuan. Sedangkan pada ketika itu anak Sayyidina Umar, iaitu Abdullah bin Umar, dia memang nak pergi sembahyang Jumaat. Tapi bila dengar kan ada orang berteriak, orang panggil minta bantuan, maka dia kata sini berjalan ke masjid untuk mengerjakan solat Jumaat. Lalu beliau meninggalkan solat Jumaat dan pergi kepada Sa'id bin Zaid. Ni dalil lah ni. Dia ambil dalil daripada kisah para sahabat. Jadi ulama-ulama dan mazhab Syafi'i ini dia tengok kisah apa yang berlaku dalam kalangan sahabat yang menjadi dalil, yang menjadi hujah bahawa boleh meninggalkan solat Jumaat. Hanya kita on the way nak bantu orang lain. Tuan-tuan nak pergi masjid, jalan on the way kan. Tiba-tiba ada orang minta tolong kan. Tengah jalan, apa ada masalah tu? Oh, tak apa, tak pergi sembahyang Jumaat, tak apa. Kita tahu ada benda yang besar perlu kita bantu. Ada orang sakit ke apa kan. Yang bukan tadi cerita tentang waris. Kita waris tu ini yang ada kena-mengena kan. Anak beranak yang sakit. Tapi kalau kita on the way je, tiba-tiba ada orang minta bantuan. Maksudnya, dia meletakkan hak Muslim itu. Kepentingan kita menjaga hak Muslim. Walaupun kita nak pergi tu, nak pergi solat Jumaat. Fardu atas kita. Tapi sebenarnya, walaupun benda tu fardu, kita on the way, tiba-tiba ada orang minta tolong. So, pertolongan itu, level dia lagi tinggi daripada solat Jumaat. Ini bukti yang berlaku kepada anak saya, Sayyidina Umar. Dia tinggalkan solat Jumaat semata-mata kerana nak membantu Sa'id bin Zaid. Ada orang berteriak minta bantuan. Dia kata ini kerana terdapat hubungan kekeluargaan antara mereka berdua. Kerana Sa'id bin Zaid ialah sepupu beliau sebelah ayah. Ada yang pendapat begitu kata para pengkaji. Tapi ada juga pendapat lain kata tak ada. Tapi sebenarnya benda tu hanyalah minta bantuan aja sebab dia kenal. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat dia kata sini, kesakitan yang bakal menimpanya dengan sebab kehilangan. So, dia ada beberapa jenis yang tadi. Ada nombor 3, yang ni nombor 4. 4 ini adalah kesakitan yang bakal menimpanya dengan sebab kehilangan mereka adalah lebih banyak dan lebih teruk daripada apa yang bakal menimpanya dengan sebab penyakit atau harta yang diambil atau dirampas orang.
So dia bawakan khulasah kepada nak memahami hadis-hadis Nabi ni, dalil daripada pengarang ni dikatakan kesakitan yang bakal menimpanya, maksudnya sakit yang menimpa orang yang sakit yang berada di rumah tu dengan sebab kehilangan mereka adalah lebih banyak dan lebih teruk daripada apa yang bakal menimpanya dengan sebab penyakit atau harta yang diambil atau dirampas orang. Jadi bila dia tinggal ke rumah tu, ada yang sakit, tu lagi berat sebenarnya. Kalau dia pergi juga masjid, dia balik nanti, benda-benda yang berlaku selepas dia balik, mungkin berlaku kematian, mungkin berlaku jatuh, orang nak buang air ke, apa, tercicir tengah jalan ke, cicir dalam rumah ke, kencing merata ke. So benda-benda itu, Islam melihat benda itulah lagi besar, perlu diambil berat. Ataupun dia balik pada rumah sebab dia tinggalkan harta dia, balik pada rumah tengok rumah dah kena pecah. Tu yang keempat disebut kat sini. Okey, dia pergi pada huraian. Yang pertama ni dia buatkan takhrij hadis. Hadis Ibnu Abbas ni tadi yang kita baca. Yang disebutkan di atas adalah sahih dan diriwayatkan oleh Abu Daud. Ia telah dijelaskan dalam bab solat berjemaah. So maksudnya hadis yang kita baca ni tadi, dia sebenarnya dah ada dalam bab-bab sebelum ni. Dia kata, hadis teriakan meminta pertolongan untuk Sa'id bin Zaid pula diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahih beliau. So hadis tentang ada teriakan yang minta pertolongan untuk Sa'id bin Zaid tu ada dalam Sahih Bukhari, dia kata. Dalam kitab sahih beliau, dalam bab yang kedua itu kelebihan orang yang menyertai perang Badar. Ni adalah kisah ni di sebalik ini. Tapi nak ceritakan hadis tu ada dalam Sahih Bukhari, dia kata. Kemudian dibawakan sini huraian nas matan. Dibawakan satu-satu, dia kata pengarang, pengarang ni Imam Nawawi lah, kata pengarang rahimahullah, dia kata fa innahu ibnu ammihi, dia kata, yang kita baca awal tadi, kerana sesungguhnya dia iaitu Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu ialah sepupu beliau sebelah ayah. Ini nak ceritakan Sa'id bin Zaid ni kononnya ni ialah sepupu sebelah ayah kepada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, itu Ibnu Umar, dia kata. Kata-kata ini adalah secara majaz saja. Majaz maksudnya bukan pada hakikat. Bukan yang sebenar. Majaz ni kata bukan kata yang sebenar, kata untuk memberikan gambaran saja, bukan kata-kata yang benar. Sebalik yang benar. Kerana Sa'id ialah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu anhu, manakala Ibnu Umar pula ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail. Kata perawi, ni perawi hadis ni, dia kata. Dia kata perkataan ustusrikha, diteriakkan meminta pertolongan. Ustusrikha ni dia teriak, minta tolong. Perkataan ini berasal daripada perkataan as-surah, iaitu suara atau teriakan meminta pertolongan. Orang Arab berkata saraha yasruhu, dia bersuara atau berteriak meminta pertolongan. Ini dia bawakan hadis ini tadi, dia huraikan hadis, kemudian dia berikan kita terjemah hadis ni satu-satu, bagi kita faham dengan baik. Ustusrikha tu maksudnya berteriak, daripada perkataan Arab dia saraha, ada suara yang meminta tolong. Kemudian kata pengarang Zuwuddin. Zuwuddin ni siapa dia? Yang mempunyai kasih sayang. Kan kita jumpa depan ni tadi, dia disebut Zuwuddin, dia kata, yang mempunyai kasih sayang. Huruf waw pada perkataan zu dibaca dengan baris depan, maksudnya ialah kawan. Nak ceritakan yang ada, yang melibatkan ikatan kekeluargaan, yang ada kasih sayang, maka dia perlu jaga yang ada di rumah tadi. Kemudian kata pengarang lagi, yakhafu daya'ahu, dia takut atau bimbang keterabaiannya. Yang ni dalam hadis ni menyebut tentang orang yang risau tentang barang-barang yang hilang, dicuri, kan, harta dia tadi. Ini dalam hadis ni, didatangkan satu-satu. Huruf dad dia baca dengan baris atas. Dan kalau kita tengok dan kitab-kitab fiqh ini, dia bukan setakat bawakan hadis, tapi dia ajar kita bagaimana nak baca baris tu. Dad ni baris atas, yang ni baris bawah, baris depan juga disebut. Okey. Okey, kita masuk tajuk. Tajuk dia keuzuran yang menggugurkan salat Jumaat, dia kata. Adapun hukum hakam pula, maka para ashab kita, itu dalam mazhab Syafi'i, berkata, setiap keuzuran yang menggugurkan solat berjemaah pada solat yang lain daripada solat Jumaat turut menggugurkan solat Jumaat.
Dia kata, tengok ya. Adapun hukum, setiap keuzuran yang menggugurkan solat berjemaat. Solat berjemaah. Kita semayang solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang tu solat berjemaah. Dia kata, setiap uzur yang menggugurkan solat jemaah. Kita tak boleh datang subuh, tak boleh datang zuhur, asar, maghrib, isya ni. Dia kata, pada solat-solat yang lainnya daripada solat Jumaat, turut menggugurkan solat Jumaat. Asasnya begitu. Maksudnya kalau kita semayang biasa ni, yang kita tak dapat hadir, ada keuzuran, maka keuzuran itu juga rangka asasnya juga menggugurkan solat Jumaat. Kita nak pergi semayang subuh ada halangan, ada uzur. Semayang zuhur ada halangan, maghrib isya ada halangan. Maka halangan itu, keuzuran itu asasnya sama juga. Dia juga menggugurkan solat Jumaat. Itu kata ashab dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan bentuk sedemikian secara umum. Melainkan angin kencang pada waktu malam, kerana ia tidak mungkin digambarkan dalam kes solat Jumaat. Lain kalau angin yang kencang. Kita duduk kat rumah ni nak pergi tu ada angin yang kencang. Jadi angin ni dia subjektif. Nak cerita angin tu kencang kuat mana kan, menyebabkan sampai kita tak boleh keluar kan. Angin tu dia kata subjektif. Kalau angin tu betul-betul kuat, kencang, kita tak boleh keluar, kita pula terbang kan. Kerana angin kita dengan kita terbang sekali. Maka sampai tahap begitu, maka tak hilanglah kewajipan solat Jumaat. Tapi kalau berangin sikit-sikit je, angin sepoi-sepoi bahasa, kita pula nak jadikan justifikasi tak nak pergi solat Jumaat, berangin lah kita kat luar kan, ada angin tiup kan. Maka tak. Sebab itu dia kata subjektif. Tengok kepada keadaan dia. Berkenaan keuzuran dengan sebab lumpur pula. Sebelum ni kita ada tajuk bahagian lumpur. Apabila datangnya lumpur tu hilang kewajipan solat Jumaat. So ini dia ulas kat sini. Berkenaan keuzuran dengan sebab lumpur pula, terdapat 3 wajah di sisi para ashab kita. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dia mengatakan kalau yang lumpur yang ada pada hari Jumaat tu yang menyebabkan gangguan sehingga kita tidak boleh mengerjakan solat Jumaat, ada 3 pendapat kan. Ini dikata ashab kita di Khurasan. Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i ini dia banyak. Kalau Imam Syafi'i itu ada pendapat dia dekat masa di Iraq, masa di Mesir, Qaul Qadim, Qaul Jadid. Kemudian para ashab pula ni ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri. Ulama dalam mazhab Syafi'i ini banyaklah, merata dekat Khurasan, dekat belah-belah Iran sana kan. Ini pendapat ulama-ulama di sebelah sana. Dia kata satu, yang pertama, wajah yang sahih di sisi mereka dan diputuskan oleh para ashab kita di Iraq dan sejumlah besar ashab kita di Khurasan. Lumpur adalah suatu keuzuran pada solat Jumaat dan juga solat jemaah. Jadi kalau ada berlaku lumpur, banjir lumpur ke, lumpur yang ada di tengah-tengah jalan mengganggu untuk kita pergi solat Jumaat, ini juga salah satu bentuk yang menyebabkan hilangnya kewajipan untuk solat Jumaat. Maka dia juga menjadi satu keuzuran. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata lumpur bukanlah suatu keuzuran pada kedua-duanya. Maksudnya lumpur yang ada dekat jalan-jalan ni dia tidak menjadi keuzuran. Sama ada kita nak solat Jumaat ataupun solat berjemaah. Solat fardu biasa. Itu pendapat yang kedua. Kemudian yang ketiga, ia suatu keuzuran pada solat berjemaah, bukan pada solat Jumaat. Maksudnya keuzuran pada solat berjemaah, solat fardu kita biasa. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kalau ada lumpur itu menjadi keuzuran. Tetapi bukan pada solat Jumaat. So dia pecahkan. Kalau isu lumpur yang turun ni, dia ada beberapa keadaan. Yang pertama memang dikatakan sebagai keuzuran. Solat Jumaat ke, solat waktu ke boleh tinggalkan. Uzur tu diterima. Yang kedua tak ada langsung. Itu pendapat yang kedua. Lumpur ni tak boleh jadikan keuzuran. Yang ketiga, dia pecahkan bahawa keuzuran pada solat jemaah. Maksudnya solat fardu biasa ni, kita jadikan dia sebagai keuzuran. Sebab lumpur tu nak pergi banyak, sehari sampai 5 waktu. Tetapi bukan pada solat Jumaat. Maksudnya kalau solat Jumaat ada lumpur, kena datang juga. Sebab seminggu sekali je. Tak ada huraian dia. Kita tengok apa kata pengarang dia kata. Wajah ini diceritakan oleh Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i ini ulama dalam mazhab Syafi'i. Dia menyebutkan berdasarkan apa yang diceritakan oleh Abu Al-Makarim, pengarang Al-Uddah, kitab Al-Uddah. Beliau berkata inilah yang difatwakan oleh para imam di Tabaristan. Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i ini banyak dekat negeri Tabaristan lah, Gohid Gostan lah kan.
Macam-macam. Sebelah Tantan ni memang banyak mazhab Syafi'i, ulama-ulama dan mazhab Syafi'i. Jadi setiap tempat tu, setiap kawasan tu ada ulama-ulama yang faqih, ulama dalam mazhab Syafi'i. Ulama-ulama yang muktabar, yang mana kata-kata mereka ni dinukilkan dalam kitab. Dan kawasan-kawasan dia itulah yang banyak lumpur. Tempat kita ni disebut lumpur ni rasa macam tak ada kena sangat kan. Mungkin lumpur jalan tak terasa sangat. Mungkin tempat dia tu beza lumpur dia. Tak sama kan tempat kita ni. Dia kata inilah ini terfatwakan oleh para imam, ulama-ulama di Tabaristan yang bermazhab Syafi'i. Kemudian wajah ketiga ini ganjil lagi lemah kerana telah sabit dalam As-Sahihain daripada Ibnu Abbas. Jadi 3 wajah tadi kan. Yang pertama, dia tolak terus bila ada lumpur. Yang kedua, dia terima kalau lumpur. Yang ketiga tu ambil separuh-separuh. Berjemaah itu boleh tinggal. Jumaat tak boleh tinggal. Dia kata wajah yang ketiga ini ganjil lagi lemah kerana telah sabit dalam As-Sahihain daripada Ibnu Abbas. Dibawakan dalil, dia kata annahu qala limuazzinihi fi yaumil jum'ati yauma radghi. Dia kata ay tinin wa zalaqin la taqul hayya 'alas salah qul as-salata fir rihal wa ka'annahum ankaru dhalika faqala fa'ala hadha man huwa khairun minni, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jumu'ata azimah wa inni karihtu an ukhrijakum tamshuna fi tini wad dahdi. Ni dalil ni kita berlakulah pada masa kita Covid itu. Dia kata apa ni? Bahawa ni dia bawakan dalil. Dalil daripada Ibnu Abbas, dia kata bahawa beliau berkata kepada muazzinnya, dia kata telah sabit dalam As-Sahihain. Sahihain ni, disebut Sahihain ni maksudnya ada dalam Sahih Bukhari dan juga dalil ni ada dalam Sahih Muslim. So ada dalam dua-dua kitab ni kuatlah disebut sebagai mutafaqun alaih. Dalil tu dalil yang hujah yang kuat, yang payah nak ditolak. Hadis ni diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Apa kata dia? Yang kata Ibnu Abbas, bahawa beliau berkata kepada muazzinnya pada suatu hari Jumaat, suatu hari yang berlumpur dan bertanah licin. Mungkin hujan, berlumpur, banyak tanah jadi licin. Apa yang dia katakan? Janganlah berkata, marilah mengerjakan solat. Jangan sebut hayya 'alas solah. Jangan sebut hayya 'alas solah. Tetapi katakanlah, kerjakanlah solat di tempat-tempat tinggal kamu. Bila ada keuzuran. Bila ada uzur, maksudnya Bilal dia tak sebut hayya 'alas solah. Dia tak kata hayya 'alas solah. Tapi dia kata as-salata fir rihal. Semayang dekat rumah kamu masing-masing. Kan kita Covid ni baru ni, adalah tempat yang ada pergi azan macam tu kan, dia tak sebut hayya 'alas solah. As-salah fir rihal. Dan kalau kita tengok dengan Arab ni, sebab bahasa dia kan, banyak tempat kalau kita tengok dia as-salah fir rihal. Muazzin datang tapi dia tak kata hayya 'alas solah. Sebab hayya 'alas solah tu marilah sembahyang, tak ada as-salah fir rihal. Sembahyang dekat rumah masing-masing. Tapi itu tadi keadaannya berlumpur, jalan jadi licin. Dia kata seolah-olah mereka mengingkari perbuatan beliau. Lantas beliau berkata, perkara ini telah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada saya. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Abbas. Dia kata maksudnya Rasulullah pernah bagi arahan begitu kepada muazzin supaya para sahabat ni tak perlu datang untuk solat berjemaah. Dia kata as-salah fi rihal. Mungkin lepas ni kita boleh apply lah Bilal. Bilal kalau pagi ke Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, tengok Maghrib hujan lebat kan, maka jangan sebut hayya 'alas solah. As-salah fi rihal. Agak rest sikit lah lepas ni kan. Orang dengar ni macam, lain macam Bilal ni, baru mengaji fiqh kan, habis tamat belajar fiqh, lain macam azan dia. Dengar itu tengah siap-siap nak keluar masjid, start motor, tutup kunci motor, masuk rumah balik. So sembahyang dekat rumah. Ada hadis, ada dalil yang nyatakan as-salah fi rihal. Tengok yang bentuk keuzuran, hujan lebat aja yang sebut hayya 'alas solah. As-salah fi rihal. Bila Bilal sebut itu, nampak loh yang alim Bilal ni, bukan calang-calang orang dengan ngaji fiqh kemas lah. Tak ada, bila hujan orang, Imam Bilal tunggu depan ni. Apa tak datang-datang? Dia tahu hujan sikit dah nak datang. Bezalah cara berfikir. Tapi dah ngaji tu, dia pun as-salah fi rihal, dia pun disembayang dah. Dia orang tak datang ni, kita dah suruh tak payah datang. Sembayang rumah tak payah tunggu.
kita semayang je terus kan. So beza cara berfikir tu. Okey, itu dalil daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dia buat, kemudian dia berhujah. Ada orang komen dia, dia kata orang komen dia macam pandai pula Ibnu Abbas nak buat. Tapi sebenarnya dia kata aku buat ni sebab Nabi SAW pernah buat begitu. Jadi kita faham. Kalau ada keuzuran, Bilal dia kena ubah azan dia. As-salah fi rihal. Okey. Dalam satu riwayat beliau berkata demikian, pada satu hari hujan. Riwayat ini tidaklah menjejaskan penghujahan dengan hadis ini kerana tidak disebutkan dalam hadis ini bahawa terdapat hujan pada hari tersebut. Kerana itulah beliau tidak menyatakan sebab gugurnya solat Jumaat pada hari tersebut melainkan kerana tanah lumpur. Ni kata dalam satu riwayat, dia banyaklah riwayat bila hadis ni. Ada riwayat yang menyebutkan beliau berkata demikian. Siapa beliau ni? Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas. Dia berkata demikian pada satu hari hujan. Pada suatu hari hujan dia kata gitu. Riwayat ini tidaklah menjejaskan penghujahan dengan hadis ini kerana tidak disebutkan dalam hadis ini bahawa terdapat hujan pada hari tersebut. Dia tak bincangkan tentang hujan, tapi dia nak bincangkan tentang lumpur itu, dia satu bentuk keuzuran, tanah licin, dia bentuk keuzuran dia kata. Kerana itulah beliau tidak menyatakan sebab gugurnya solat Jumaat pada hari tersebut melainkan kerana tanah lumpur. Wallahu alam. Satu, tengok dia kata ini pendengar. Okey, kemudian sambung dia lagi, kata pengarang, dhabit yang saya sebutkan ini ialah yang telah disebutkan oleh para ashab kita. Dhabit ini merangkumi, apa maksudnya dhabit ni? Dhabit ni iaitu hukum kulli, yakni yang bersifat umum dan menyeluruh, yang terpakai bagi semua juz'inya. Sila rujuk Mu'jam Lughah Al-Fuqaha oleh Dr. Muhammad Rawas dan Dr. Hamid Sadiq. Maksudnya dhabit ni, dalil dia ini, hukum ni bersifat kulli. Maksudnya satu dalil yang didatangkan hadis daripada Ibnu Abbas ni, dia terpakai. Kuli itu secara menyeluruh. Dalil ini digunakan secara menyeluruh. Semua yang berlaku ada keuzuran dekat situ. Bila ada keuzuran tu kita boleh guna pakai hadis ni. Hujan ke, lumpur ke, apa bentuk malapetaka yang datang, maka ketika itu kita boleh guna hujah ni. Itu yang dikatakan sebagai dhabit kulli. Hujah ni secara umum. Bilal pun boleh dengar ni, boleh as-salah fi rihal, dia kata kan. Okey. Dia kata dhabit yang saya sebutkan ini ialah yang telah disebutkan oleh para ashab kita. Maksudnya dalil ini para ashab, para ulama dan mazhab Syafi'i dia menggunakan dalil ini. Dia kata dhabit ini merangkumi semua persoalan yang disebutkan oleh pengarang dan persoalan-persoalan lain yang telah diterangkan dalam bab solat berjemaah. Ini tajuk ni bab solat Jumaat. Sebelum bab solat Jumaat ni, sebab Al-Majmu' ni dia panjang. Sebelum ni dia dah bincang tentang solat jemaah. So dalam solat Jumaat tu dia dah bincangkan tentang dalil ini. So nak bagi maksud dekat sini, dalil ni kita boleh guna pakai bersifat umum. Dia kata seandainya pengarang rahimahullah menyebut ungkapan para sahab kita di atas, niscaya ia lebih elok, lebih ringkas dan lebih merangkumi dalil ni. Okey, kita masuk tajuk baru, iaitu keuzuran dengan sebab sakit. Tadi keuzuran dengan untuk menggugurkan solat Jumaat. Kemudian kita masuk tajuk keuzuran dengan sebab pesakit. Keuzuran dengan sebab pesakit. Adapun keuzuran dengan sebab pesakit, maka para ashab kita berkata, jika pesakit mempunyai penjaga yang menguruskan keperluan dan hajatnya, maka dilihat. Ada beberapa aspek, dia kata. Keuzuran dengan sebab pesakit, ada orang yang sakit, maka para ashab kita, ulama dan mazhab Syafi'i, dia mengatakan bahawa jika pesakit, orang yang sakit itu mempunyai penjaga yang menguruskan keperluan dan hajatnya, maka dilihat daripada beberapa aspek. Kalau kat rumah itu dah ada orang yang jaga, orang yang sakit, kita keluarga kita sakit, mak ayah, suami, isteri sakit, dah ada orang yang jaga, kita ni boleh tak pergi sembahyang Jumaat sedangkan dah ada orang jaga kan? Kita ni, adakah kita ni nak menempel kat situ? So ada beberapa aspek yang dibincangkan. Dia kata jika pesakit ada hubungan dengan orang ini seperti isteri, hamba, ipar, kawan atau sebagainya, maka dia kata dia kata jika pesakit hampir meninggal dunia ataupun belum hampir meninggal dunia tetapi dia berasa senang hati dengan kehadiran orang ini,
maka dia boleh hadir di sisi pesakit dan solat Jumaat gugur daripadanya tanpa khilaf. Tengok bila dia hurai tu nampak detail. Rumah tu dah ada orang jaga dah. Orang jaga dah ada, cukup dah keperluan hajat dia, selamat dia. Tapi kita tu orang penting sebenarnya. Yang mana orang yang sakit tu macam dah nak mati sangat dah. Dah nyawa-nyawa ikan. Kalau takut kita pergi sembahyang Jumaat, masa sembahyang Jumaat dia mati pula kan. Contohnya kita jaga mak kita ke, ayah kita ke, suami ke, isteri, nampak dah teruk ni. Kita main Jumaat ni. Nak khutbah semua kurang-kurang, pergi balik yang sejam. Kan campur perjalanan semua tu gini. Tapi orang yang sakit tu sebenarnya dia sangat memerlukan kita. Dia kata, abang yang pergilah bang. Dia rasa macam nak habis ni. Azan dengan takut habis kan. Kata. Maka pada ketika itu, tanpa khilaf. Tanpa khilaf kita tak payah sembahyang Jumaat. Walaupun ada, mungkin ada anak-anak kita yang jaga kan. Yang lain. Tapi kita sebagai suami, isteri kita ke, mak kita ke, ayah kita. Yang mana dia perlukan kita. Dan kita nampak dia ni teruk. Kalau kita pergi ni kan, ada kemungkinan kita tak tahu dia mati kan. Ada kemungkinan dia boleh mati. Maka pada ketika itu tak payah pergi. Tak payah pergi. Maka kita temankan dia. Yang itu yang disebutkan dia kata, tetapi dia merasa senang hati dengan kehadiran orang ini. Kita tu ada kat situ. Menyebabkan orang yang sakit tu jadi senang hati, lebih selesa kan. Takut dia nak meninggal dunia. Maka dia boleh hadir di sisi pesakit dan solat Jumaat gugur daripada ini tanpa khilaf. Ulama-ulama tak khilaf. Kalau dalam suasana begitu. Tadi kita kata dia yang jaga kan. Ini dah ada orang jaga. Tapi disebabkan dia tu orang penting, maka gugur solat Jumaat tanpa khilaf. Itu satu yang pertama. Yang kedua dia kata, jika pesakit belum hampir meninggal dunia dan dia tidak merasa senang hati dengan kehadiran orang ini, maka solat Jumaat tidak gugur daripadanya pada qaul yang sahih dalam mazhab. Yang kedua, suasana yang sama juga, tetapi kita kalau duduk kat rumah tu, orang yang sakit tu dia kata dia ni ada pun tak apa, tak ada pun okey, tak pergilah solat Jumaat. Kalau dia nak mati pun tak sepenting sangat kita tu kan. Maka pada ketika itu kita tak penting bagi orang yang nak mati tu. Maka ketika itu solat Jumaat tu tak gugur. Kita kena pergi solat Jumaat, dia kata. Dalam persoalan ini terdapat satu wajah yang diceritakan oleh Syekh Abu Hamid rahimahullah dalam ta'liqnya daripada Abu Ali bin Abi Hurairah rahimahullah, dan diceritakan juga oleh Ar-Rafi'i bahawa salat Jumaat gugur daripadanya kerana hati pesakit bergantung kepadanya. Keuzuran ini juga tidak kurang daripada keuzuran dengan sebab hujan. Ada juga pendapat yang lain mengatakan boleh juga dia tu duduk kat rumah walaupun tak terikat sangat dengan orang yang sakit. Mungkin dia sendiri yang rasa kuat untuk duduk rumah, maka dia boleh. Ada beberapa pandangan situ. Boleh kita ambil yang mana-mana yang sesuai. Kemudian yang kedua, itu yang pertama tadi. Aspek yang kedua dia kata, jika pesakit itu orang asing. Ini tadi disebut yang pertama tadi, orang yang isteri, hamba, ipar, kawan yang ada kan kaitan ke keluargaan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika pesakit itu orang asing yang tidak ada apa-apa hak seperti yang disebutkan di atas, bahagian pertama, maka solat Jumaat tidak gugur daripada orang yang hadir di sisinya tanpa khilaf. Kalau jenis kita ni tak ada ikatan kekeluargaan, maka pada ketika itu solat Jumaat itu wajib dilaksanakan tanpa khilaf. Dia kata. Inilah hukumnya jika pesakit itu ada penjaga. Yang jenis ada penjaga ni tadi. So kita nampak jenis ada penjaga tu ada dua jenis. Kalau kita ni ahli keluarga, ada sebab lah untuk kita hadir, tak payah sembahyang Jumaat. Kalau kita ni bukan ahli keluarga, maka kita kena pergi solat Jumaat. Kita pergi tengok ada orang sakit, kita pun pergi ziarah di hari Jumaat. Pergi ziarah pukul 11, pukul 12, tengok sakit, teruk dah ni. Kita ni tak ada pun, bukan keluarga, bukan isteri, bukan penjaga. Maka pada ketika itu, kita kena pergi solat Jumaat. Kita pergi laluan untuk azan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat kasih sekalian. So kita habiskan ni sikit ni bab ni. Dia lagi 2/4. Okey, apa yang telah kita bincangkan tadi, tajuk kita pada hari ini, kita membincangkan tentang solat Jumaat bagi orang yang takut, satu. Kemudian yang ditimpa hujan, kemudian yang menemani pesakit. Yang sakit kita dah bincang pada bulan lepas. Ini yang menemani pesakit. Yang takut, ditimpa hujan dan menemani pesakit. Kalau takut tadi ada takut keselamatan diri, satu.
takut harta terancam. Kalau hujan tadi dia bincangkan ada beberapa jenis yang keuzuran, lumpurnya dengan air turunnya, semua tu menjadi penghalang. Dan daripada yang hujan tu tadi datangnya dalil boleh bila sebut as-salah fi rihal. Kemudian ini yang terakhir ni tadi, apabila dalam konteks menemani pesakit. Kita sebagai menemani pesakit. Yang sakit tu satu, ni menemani pesakit. Menemani pesakit tu ada beberapa bahagian. Kalau kita yang teman terus, itu memang ada keuzuran. Tapi ini yang dia katakan ada dua tadi. Yang menemani pesakit dah ada dah orang yang jaga pesakit tu. Kita tu diperlukan oleh pesakit juga. Takut dia mati apa, anak-anak dah jaga. Maka ketika itu kita boleh tinggalkan juga tu Jumaat. Satu. Kemudian dia kata yang kedua, kalau kita pergi pula, kita ni tak ada kaitan kekeluargaan. Masuk waktu Jumaat, kita ziarah kan, kita ziarah dia. Masa pada ketika itu tak ada khilaf dalam kalangan ashab kita, maka kita kena pergi solat Jumaat sebab kita bukan orang yang penting. Bukan kita menemani pesakit, kita pergi ziarah. Dah ada dah orang yang menemani pesakit. Kalau yang pertama tadi, kita ahli keluarga dalam tu. Ada orang jaga, tapi kita tu sebahagian daripada keluarga. Kita tu diperlukan. Okey, itu dua bahagian. Kemudian pengarang dibawa juga. Ini yang terakhir, penutup ni. Dalam bab ni dia kata, adapun jika pesakit itu tidak ada penjaga, maka Imam Al-Haramain dan yang lain mengatakan bahawa, ni dia bawa pula pandangan Imam Al-Haramain dalam mazhab kita juga. Dia kata mengatakan bahawa, dia kata satu, jika dia bimbang pesakit akan binasa sekiranya dia tidak ada bersamanya, maka ia suatu keuzuran yang menggugurkan solat Jumaat, sama ada pesakit itu orang yang ada hubungan dengannya ataupun orang asing. Maka mereka berkata ini kerana menyelamatkan orang Islam daripada kebinasaan adalah fardu kifayah. Kata satu. Okey. Kemudian yang kedua, jika pesakit boleh ditimpa mudarat yang jelas dengan sebab ketiadaan di sisi pesakit, tetapi penolakan mudarat tersebut tidak sampai ke tahap fardu kifayah, maka dalam soalan ini terdapat tiga wajah. Yang pertama tadi, ini kalam daripada Imam Haramain. Dia bawa banyak pendapat, banyak pandangan kan. Yang pertama dia kata, Imam Haramain kata, jika bimbang pesakit tu akan binasa, mati ke, kalau dia tak ada bersama dengannya, maka pada ketika itu dia menjadi keuzuran. Boleh tinggalkan salat Jumaat. Sama macam sebelum ni. Tapi dalam konteks ini dia kata, sama ada orang rapat ke, jauh ke, boleh dia jadi fardu kifayah pada ketika itu. Kemudian yang kedua dia kata, jika pesakit boleh ditimpa mudarat yang jelas dengan sebab ketiadaannya di si pesakit, tetapi penolakan mudarat tersebut tidak sampai ke tahap fardu kifayah, maka dalam soalan ini terdapat tiga wajah. Satu, wajah yang paling sahih, perkara tersebut dikira suatu keuzuran juga. Uzur juga boleh tinggalkan solat Jumaat. Kedua, tidak menjadi keuzuran. Ketiga, suatu keuzuran pada pesakit yang ada hubungan dengannya, bukannya pada pesakit yang merupakan orang asing. So dia pecahkan dua. Okey, so ada tiga wajah. Kemudian jika pesakit mempunyai penjaga yang tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian untuk berkhidmat kepadanya kerana sibuk membeli ubat-ubat atau lain-lain, maka pesakit itu sama seperti pesakit yang tidak mempunyai penjaga kerana tujuan sebenar daripada penjaga itu tidak terhasil. Habis tajuk ni. So dia tutup dengan ni, kalam Al-Haramain. Dia memberikan gambaran yang sama juga. Maksudnya kalau sakit, kita meneman tu ada beberapa keadaan. Kalau diperlukan, kita kena ada. Kita tak boleh tinggalkan, takut dia mati. Satu. Kemudian kalau kita tak diperlukan, ada juga pendapat kata boleh juga kita tinggalkan Jumaat itu. Kemudian yang ketiga, kalau orang tu orang asing juga, ada juga pendapat dalam mazhab kita kata boleh juga kita tinggalkan Jumaat itu. Maksudnya luasnya hukum yang dibincangkan oleh para ulama dan mazhab Syafi'i ini berkaitan nak tinggalkan solat Jumaat. Bukan nak kata jangan tak payah solat Jumaat, tapi nak faham hukum tu maksudnya luas. Ada macam-macam alasan yang boleh dipertimbangkan, dan ulama-ulama dan mazhab kita sendiri pun ada berbeza pandangan. Kemudian dia nilai juga yang akhirnya dia kata kalau ada orang jaga, kita ni dah ada orang jaga dah pesakit tu, tapi orang yang menjaga tu sibuk pula nak pergi beli ubat lah, itu kejap ada lah sana sini, maka kita seolah-olah masih diperlukan juga. Maka itu juga dipertimbangkan oleh pengarang kitab. So kita boleh simpulkan bahawa kalau menjaga pesakit ni ada angle tu banyak yang membawa kepada kita kena
tinggalkan Jumaat. Ada ruang yang membolehkan kita tinggalkan Jumaat itu. InsyaAllah habis. Habis bab ni insyaAllah pada bulan depan kita akan masuk pula tajuk solat Jumaat bagi orang yang ada keunzuran. Tetapi hadir ke masjid. Tadi keunzuran dia tinggal masjid. Ini dia uzur, lepas tu dia hadir pula ke masjid. Bagaimana pula pendapat-pendapat ulama pembahagian dia? Kita huraikan pada bulan depan ni. InsyaAllah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.